show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Selamat sejahtera, cikgu ucapkan pada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 2. Hari ini murid-murid akan mempelajari unit 15. Tajuk Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama. Pembelajaran ini disampaikan Cikgu Khairul. Murid, jangan lupa like, sharekan video ini dan subscribe. Jom belajar, jom. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan mengetahui hak asasi manusia. Untuk tingkatan 2 ada 4 hak manusia yang anda belajar, iaitu hak wanita, hak pekerja, hak dan hak golongan kurang upaya, iaitu OKU. Baik, kita mulakan dengan contoh-contoh hak asasi wanita. Okay, apa contoh hak wanita? Yang pertama, hak untuk mendapat pendidikan. Jadi, pelajar perempuan terutamanya tolong dengar, tolong fokus. Kerana ini adalah hak anda yang perlu ditegakkan, perlu dipertahankan. Baik, contoh yang pertama, hak mendapat pendidikan. Sesiapa sahaja wanita, tak kira umur apa, bangsa apa, kaum apa, awak layak untuk mendapat pendidikan, pelajaran. Sama ada nak mengulang paper SPM, sama ada anda nak sambung belajar peringkat diploma, ijazah sarjana, ijazah sarjana, sambung peringkat master, sambung peringkat PhD dan sampai habis, sampai tinggi peringkat pelajaran. Tak kira umur anda berapa. Ini kerana pendidikan ini diberikan kepada semua orang. Jadi wanita, walaupun anda sudah berkahwin, walaupun anda sudah berumur, anda boleh mendapatkan dan tiada siapa yang boleh menghalang anda dari sudut pandang. Baik, yang kedua, apa hak wanita ini? Iaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan. Zaman sekarang, zaman yang mencabar, zaman yang membutuhkan kita memerlukan wang. Oleh itu, setiap wanita berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang halal dan thayyibah. Pekerjaan mengikut apa yang wanita ingin kerja. Contohnya lah, selepas awak berkahwin, awak nak membantu suami anda, pendapatan suami anda, anda berhak. Tiada mana-mana pihak yang menghalang anda. Tiada mana-mana pihak yang tidak boleh memberikan anda kerja. Hanya kerana status anda adalah seorang wanita, jantinanya perempuan. Tak boleh. So, di sini awak boleh bekerja. Sebab ia telah termaktub dalam dunia. Baik. Seterusnya, hak untuk mendapatkan peluang kenaikan pangkat. Peluang kenaikan pangkat boleh diberikan kepada wanita. Bukan kerana wanita itu pandai. Tetapi kenaikan pangkat itu diberikan kepada merit atas kecemerlangan, kualiti perkhidmatan dalam sesuatu organisasi, dalam sesuatu company, dalam sesuatu syarikat. Di mana syarikat telah berjaya mendapatkan keuntungan besar hasil daripada sumbangan yang telah diberikan oleh golongan wanita ataupun golongan perempuan. Besok kalau awak dah habis belajar, awak dah capai cita-cita awak kena kerja bersungguh-sungguh. Berikan komitmen yang terbaik. Tingkatkan mutu perkhidmatan anda. Confirm anda akan naik pangkat. Jika sebelum-sebelum ini, sebelum hak asasi wanita ini, ramai kenaikan pangkat ini diberikan dan dimonopoli oleh lelaki. Tapi tidak pada masa ini. Sebagai contoh, kalau anda pergi sekolah, anda tengok pengetua awak siapa? Kebanyakannya adalah
cikgu-cikgu perempuan. Sebab apa? Sebab dia dapat kerja, kemudian dia kerja dengan baik dan dia naik pangkat. Itu kerana hak wanita yang telah diberikan kepada mereka. Baik, seterusnya ialah hak untuk mendapatkan perlindungan. Oleh murid perempuan, awak kena ingat, setinggi mana kamu punya pangkat, setinggi mana pendarjat, tetap insan yang lemah, insan yang dizalimi, insan yang tak boleh nak melindungi diri sendiri sekiranya mereka tidak mengambil ilmu seni bela, lindungi diri sendiri. Sebagai contoh, katakan wanita kebanyakannya dalam kes-kes jenayah, wanita didera, di masalah rumah tangga, dipukul, menyebabkan berlakunya kes penceraian yang tinggi akibat konflik rumah tangga. Jadi mangsanya ialah wanita dan anak-anak dipukul oleh suami, dipukul, bergaduh dalam ahli keluarga ataupun bergaduh dengan rakan-rakan. Okey. Jadi wanita ini tak boleh nak melindungi diri sendiri. Berbanding lelaki, lelaki mempunyai tubuh fizikal yang kuat. Jadi oleh itu, jika kita ternampak masalah penderaan ataupun penzaliman yang dilakukan terhadap golongan wanita, tidak kiralah wanita itu umurnya berapa, anda boleh melaporkan perkara ini kepada pihak berkuasa. Dan yang terakhir ialah hak untuk bersuara. Kita pun dah belajar tentang kebebasan bersuara. Jadi wanita berhak untuk memberikan pandangan. Wanita berhak untuk memberikan pendapat. Sama ada melalui medium yang sesuai lah. Sama ada Facebook, perjumpaan dalam mesyuarat dan sebagainya. Yang penting memberikan pendapat secara berhemah tanpa menyakiti hati orang. Sebab apa? Wanita ini memang banyakkannya hebat. Hebat berbicara. Thôi ra rồi. Thấy đánh tôi à? Thấy đánh tôi à?
Baiklah murid-murid, demikianlah tadi video pendek berkaitan keganasan rumah tangga yang mana sang isteri menjadi mangsa kepada si suami itu tadi. Baik, bagaimana tindakan itu boleh dilaksanakan? Apa yang anda tengok sebentar tadi, anaknya yang kecil itu berumur dalam lingkungan 7 tahun, baru darjah 1, pandai menghubungi pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap bapaknya yang ganas itu, yang mendera seorang isteri ataupun seorang wanita yang ketika itu tengah mengandungkan anak si suami tadi. Sebab itu wanita ataupun mak awak, kakak awak, adik awak, asalkan namanya wanita, seorang perempuan yang meningkat dewasa, yang sudah muda dewasa dan juga warga emas, asal kita sebut wanita, tidak boleh didera. Baik, kenapa pentingnya wanita ini dilindungi? Kenapa kita tak mahu anda, terutama pelajar perempuan, jadi seperti dalam video itu? Kenapa tak boleh? Kenapa wanita mesti dilindungi? Yang pertama, kita nak elakkan, kita nak elakkan wanita daripada dianiayai. Kita tak nak wanita dipukul. Kita tak nak wanita dibunuh. Kita tak nak wanita dirogol. Kita tak nak wanita diapa-apakan oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Contohnya dalam family, jikalau ada lelaki ataupun suami ataupun ayah anda yang bermasalah, yang terlibat dalam kancah keganasan rumah tangga, cepat-cepat buat aduan, buat laporan. Cikgu, saya tak tahu cikgu nak buat laporan kat mana. Saya takut sangat cikgu dengan ayah saya. Ayah saya pukul saya setiap hari cikgu. Balik rumah, mabuk, pukul mak, pukul kakak, pukul abang, pukul adik. Termasuk saya cikgu. Saya takut nak keluar rumah. Nanti ayah saya pukul lagi dengan tali pinggang. Jangan takut. Beritahu kepada jiran dan juga beritahu kepada agensi yang berkaitan. Kenapa? Kerana kita nak beri laluan untuk memudahkan kaum wanita membangunkan potensi diri. Kita nak mak awak supaya boleh berdikari tanpa mengharapkan bantuan ataupun perlindungan daripada seorang lelaki, iaitu seorang bapa. Jika ada family yang bermasalah di jiran anda seperti ini, cepat-cepat laporkan perkara ini kepada pihak berkaitan, pihak berkuasa. Yang terakhir, ia membantu wanita untuk hidup berdikari. Macam cikgu cakap tadi, hidup berdikari. Tak nak lagi kita wanita menjadi mangsa keganasan rumah tangga sehingga menyebabkan berlakunya kes kematian. Baru-baru ni ada keluar kes wanita koma, wanita mati akibat dipukul di kepalanya oleh si suami yang tidak bertanggungjawab. Baiklah. Kita pergi kepada hak asasi pengguna pula. Apa hak pengguna? Siapa itu pengguna? Bila sebut pengguna, pengguna ialah seseorang yang membeli barang. Awak pergi kedai, pergi shopping kompleks bersama family, beli barang. Atau menggunakan perkhidmatan yang telah disediakan. Contohnya kalau awak menggunakan perkhidmatan dengan kaki tangan awam, so awak adalah pengguna kepada kaki tangan awam. Di bawah perkhidmatan awam. Contohnya awak pergi sekolah, awak mendapatkan khidmat yang terbaik daripada cikgu-cikgu anda. Sekarang cikgu ni pun membantu memberikan khidmat yang terbaik melalui pembelajaran alam maya, iaitu di YouTube. Contoh, hak awak, hawan bebas nak belajar dengan siapa, nak menggunakan perkhidmatan siapa. Contoh lain, Extro, gunakan TMB ataupun air, perkhidmatan air dan sebagainya. Asalkan disebut sebagai pengguna. So, pengguna ni kita semualah yang menggunakan sesuatu produk ataupun membeli barangan. Baik, apa hak pengguna ni? Apa yang perlu awak tahu murid-murid? Cikgu nak yang beritahu yang pertama sekali ialah hak mendapat keperluan asas murid-murid. Murid-murid perlu mendapat keperluan asas. Bila cakap keperluan asas, awak kena ingat keperluan asas ni banyak, iaitu makan dan minum. Mendapat tempat tinggal yang selesa. Hak untuk bekerja, membeli peralatan-peralatan untuk menguruskan kehidupan dan pekerjaan. Kalau murid belajarlah hak untuk membeli barang-barang seperti alat tulis dan sebagainya. Pakaian dan sebagainya. Jadi ini adalah hak awak. Awak boleh beli. Seseorang peniaga tak boleh bertindak pilih kasih. Aku nak jual dengan dia, aku tak nak jual dengan awak. Awak bukan saudara saya, bukan kawan saya. Aku tak boleh.
Sekiranya berlaku situasi itu, maka kita boleh melaporkan situasi ini kepada Suruhanjaya Hak Pengguna. Yang kedua, hak untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan dengan selamat. Contoh bila kita beli barang, saya tahu sekarang ini murid-murid terlalu mengejarkan sesuatu yang popular dan baru. So, apa popular dan baru ni? Sekarang ni yang popularnya ialah telefon bimbit. Atau kita panggil bahasa Inggerisnya handphone. Murid-murid, siapa yang tak kenal handphone, type dekat komputer, Google, tulis handphone ataupun telefon bimbit. Okey, rata-ratanya ramai yang berlumba-lumba, syarikat-syarikat pengeluaran berlumba-lumba untuk menjualkan produk mereka. Jadi awak kena, bila beli barang, mestilah awak nak yang berjenama. Yang kedua, mesti berkualiti. Okey, katakan telefon bimbit. Sekarang isunya ramai yang gunakan telefon bimbit. Okey, kebanyakan murid-murid, telefon bimbit awak lebih mahal, lebih berkualiti, lebih bagus daripada handphone cikgu. Tapi itu bukan isunya. Isunya ialah bila kita beli barang itu, pastikan barang itu selamat, berkualiti, boleh digunakan sampai tempoh hayat dia. Kalau contoh kita beli barang, garanti dia, okey, selama 3 tahun. Sepanjang 3 tahun, okey. Sekiranya tempoh garanti dia 3 tahun, tak sampai 3 tahun, baru setengah bulan ataupun setahun pakai, rosak. Okey, kita ada surat waranti. Okey, waranti itulah kita bawa untuk hantar ke kedai untuk betulkan. Seandainya kalau anda beli barang itu, telefon bimbit itu, beli. Sekali tengok button tak boleh tekan. Video tak boleh main. Kamera tak jelas. Sedangkan dalam template ataupun kad ataupun gambar iklan menyatakan handphone ini semua benda boleh. Jadi anda boleh minta tuntut ganti. Okey, peniaga sekiranya tak nak membaiki produk yang dijual, dia kena pulangkan balik duit customer. Atau jalan selamat, dia kena ganti yang baru. Okey, sama juga dengan mendapatkan perkhidmatan yang selamat. Contoh kalau kita nak gunakan perkhidmatan bas, contoh Grab, pastikan kita menggunakannya dengan perasaan yang selamat. Okey, naik bas, pastikan bas itu selamat. Baru-baru ini berlaku kemalangan, okey, iaitu stesen LRT, kemudahan LRT, di mana LRT ke Putra LRT LRT rasanya, di mana berlaku kemalangan. Kemalangan antara kereta api dengan kereta api. Baik, sepatutnya mangsa boleh mendapatkan tuntut ganti rugi, okey, terhadap kualiti perkhidmatan yang tidak bagus, tidak cekap, tidak efisien sehingga menggugat nyawa, boleh menggugat nyawa. Sekiranya mangsa dalam keadaan parah, boleh minta ganti rugi, okey, kepada pihak yang berkaitan. Seterusnya, hak untuk mendapatkan maklumat. Sebelum nak beli barang, katakan awak nak survey beli barang. Contoh telefon bimbit tadi, aku nak beli handphone Apple lah, Apple camera Lancer 4, 5 contoh. Okey, dengan 5G. Katakan contoh. Awak tanya kedai A jual apa? Hadiah dia dapat apa? Apa perkhidmatan yang diberikan? Apa yang diberikan perisian-perisian yang diberikan? Beri ke kedai A harga berapa? Beri kedai B harga berapa? Beri kedai C harga berapa? Katakan kedai A, B, C tak sama harganya. Tapi ada package. Package harga tu, apa package dia? Package A harganya apa? Package B harganya apa? Package C harganya apa? Okey, katakan A, B, C semuanya sama. Okey, tapi harga berbeza. Jadi baik ambil yang murah. Okey, ambil yang murah, kualiti yang sama. Janganlah awak membeli sesuatu barangan nak murah tapi kualiti sama macam barang berjenama. Memang tak dapatlah. Yang keempat, okey, hak untuk membuat pilihan. Tadi awak dah dapatkan maklumat daripada kedai, awak buat pilihan. Nak beli kedai kat mana barang? Telefon bimbit tu, Apple tu nak beli kat mana? Dah buat keputusan yang terbaik, barulah awak hak untuk menyuarakan pendapat. Okey? Saya rasa ni mahal sangat lah. Boleh tak awak kurangkan ni barang sikit? Saya tak nak ni hadiah ni, saya nak yang ni. Bagi cadangan, okey, penambahbaikan ketika berurusan jual beli atau menggunakan sesuatu perkhidmatan. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita dengan mengetahui kepentingan melindungi hak pengguna.
Okey, murid-murid, apakah kepentingan melindungi hak pengguna? Yang pertama, melindungi pengguna daripada menjadi mangsa eksploitasi pengeluar. Pengeluar nak beli keluarkan barang, produk-produk ataupun perkhidmatan. Awak menjadi mangsa. Dah beli barang tak boleh dipulangkan. So, awak jadi mangsa lah eksploitasi. Contoh sekarang barang online. Ramai yang dah jadi scammer sekarang kan. Dia beli barang. Dan barang tu barang yang rosak. Okey? Pakai, rosak. Jadi awak telah menjadi mangsa eksploitasi pada pengeluar barang. Yang kedua, melindungi pengguna daripada bahaya yang boleh mengancam keselamatan dan kesihatan. Contohnya yang penggunaan yang boleh mengundang ke arah bahaya. Contohnya penggunaan bas, teksi, komuter, okey, api, yang boleh mengundang kepada keselamatan. Okey, dan kesihatan. Air, bekalan air yang diberikan tapi air kotor, boleh buat laporan. Okey, jadi itu kepentingan dia. Dan yang kepentingan yang terakhir sekali ialah membolehkan pengguna mendapat maklumat, okey, yang jelas tentang sesuatu barangan. Ini kepentingan kita kalau kita sebagai seorang pengguna. Okey, sebagai seorang pengguna kita boleh tahu apa maklumat jika kita nak menggunakan produk tersebut. Okey, jika kita nak menggunakan produk tersebut. Okey, sebab apa? Kenapa nak tahu? Okey, kerana kita nak pakai. Okey, kita yang nak pakai, jadi kita akan gunakan produk-produk ini. Okey, perkhidmatan yang diberikan ini. Okey, jadi apabila kita dah pakai perkhidmatan ini, maka kita akan rasa selamatlah jika mengetahui status ataupun perkhidmatan barang yang diberikan kepada kita untuk kita. Baiklah murid-murid, mari kita pergi mengetahui hak asasi manusia, iaitu kepada golongan kurang upaya. Apakah hak asasi manusia golongan kurang upaya? Baik, yang pertama ialah hak untuk dihormati. Orang kurang upaya tanpa kira umur, bangsa dan juga kaum ini, mereka berhak untuk dihormati. Mereka berhak untuk hidup seperti manusia biasa. Mereka berhak untuk mendapatkan perkhidmatan. Mereka berhak untuk membeli barang seperti pengguna biasa, seperti manusia normal. Dan mereka berhak untuk menjalani hidup biasa seperti manusia anda semua. Murid-murid, apa yang cikgu mahukan ialah bagaimana kamu menghormati mereka. Contoh, katakan anda sedang menaiki motosikal. Anda nampak ini? Katakan ini adalah anda, murid-murid. Okey, terlihat sebuah keluarga, iaitu seorang mak OKU lah. Mak OKU. Ada anak kecil yang menolak maknya. Okey, ni OKU ni, menolak kecil. Apa tanggungjawab anda pada ketika itu? Bagaimana anda nak membantu mereka? Bagaimana anda nak menghormati mereka? Jadi, renung-renungkan murid-murid. Seperti mana murid-murid, cikgu-cikgu anda tolong anda ketika anda susah. Seperti itu jugalah anda mesti menolong orang lain ketika mana anda senang. Okey, ketika mana anda berkudrat, tenaga yang kuat, kerana anda masih ada lagi. Baik. Hak untuk dihormati. Mereka kena hormat. Sama seperti cikgu-cikgu hormatkan anda. Sama seperti jiran-jiran dan keluarga anda menghormati anda. Yang kedua, hak untuk berpersatuan. Golongan kurang upaya boleh atau dibenarkan untuk berpersatuan. Mengikut badan bukan kerajaan. Persatuan-persatuan NGO. Untuk membangunkan ekonomi negara. Membangunkan bangsa dan negara. Jadi mereka berhak untuk persatuan. Yang seterusnya, hak untuk mendapatkan rawatan. Ke mana-mana sahaja pergi, keutamaan itu akan diberikan kepada golongan OKU. Bahkan untuk kemudahan awam sekalipun murid-murid, disediakan tempat untuk golongan kurang upaya supaya mereka dapat menjalani ataupun dapat merasai apa yang manusia biasa jalani dalam kehidupan. Contohnya parking kereta. Nak pergi mana-mana, nak pergi McDonald, nak pergi KFC contoh. Ada parking kereta. Contoh naik bas. Awak naik bas sempit-sempit tetapi
dalam bas pun ada kemudahan tempat duduk OKU. Kerana kadang-kadang OKU ni dia naik kursi roda murid-murid. Dia naik kursi roda. Jadi ada bas yang direndahkan tangganya supaya dia boleh naik. Yang seterusnya, hak untuk mendapatkan upah atau gaji. Orang kurang upaya mesti diberikan pekerjaan. Mesti diberi peluang untuk bekerja. Dan apabila mereka bekerja, mereka mesti dapat upah. Di bawah Kementerian Kemas, Kemajuan Masyarakat. Biasanya golongan OKU yang mempunyai kad, mereka bekerja, mereka akan diberikan allowance dan juga gaji. Nampak tak? Yang seterusnya, hak untuk mendapatkan cuti. Mereka berhak untuk mendapatkan cuti. Baik, kenapa golongan OKU itu diberikan cuti? Kerana mereka manusia biasa seperti kita. Kalau kita sakit, kita pergi sekolah, tak boleh nak pergi sekolah. Minta doktor, pergi jumpa doktor, dapatkan ubat dan surat cuti. Begitu juga dengan golongan OKU. Mereka tak boleh nak sekolah, mereka pergi jumpa doktor untuk dapatkan ubat dan surat cuti supaya dapat berehat. Baik, bila anda dah tahu apa hak golongan kurang upaya, maka kita kena tahu apa kepentingan melindungi mereka ini semua. Yang pertama, nak mengelakkan golongan ini daripada terpinggir, murid-murid. Golongan-golongan ini mudah terpinggir. Saya akui, kebanyakan manusia normal di muka bumi ini, ini pandangan hina saya kepada orang-orang seperti ini, memandang jijik, meminggirkan golongan kurang upaya. Itu menjadi tanggungjawab kita untuk melindungi mereka, untuk melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi jika awak minggirkan mereka, awak menjauhi mereka, awak menolak mereka, bagi saya awak adalah manusia normal yang tak berhati perut dan juga kurang ajar. Bayangkan besok, jikalau, ini cerita cikgu bukan nak mendoakan, tetapi jikalau anda ada perasaan seperti itu, tiba-tiba sesuatu buruk menimpa ke anda. Katakan anda terlibat dalam aksiden, kemudian kaki putus. Anda tak ada kaki. Nak jalan pun tak ada kaki. Terpaksa menggunakan kursi roda. Dan anda disahkan sebagai golongan orang kurang upaya. Dan bayangkan, orang yang awak pernah hina orang lain, golongan orang upaya itu, kemudian bila awak nak bergaul dengan orang luar pun tak nak layan anda. Orang luar pun hina anda, meminggirkan anda. Apakah perasaan kita pada masa itu? Mestilah sedih, mestilah kecewa, mestilah marah. Tapi nak buat bagaimana? Nasib dah jadi badan. Itu adalah sikap kita yang tak bertanggungjawab, yang meminggirkan golongan ini. Oleh sebab itu, jangan pinggirkan golongan kurang upaya. Dan bayangkan juga kalau kamu dah kahwin, anak-anak muridku, kamu dah kahwin, dah ada anak. Anak kamu pula golongan kurang upaya. Apa perasaan anda kalau orang lain menghina, membuli anak anda? Memperlekehkan anak anda. Mesti marah, kan? Jadi jangan ketepikan golongan kurang upaya. Sebaliknya, kita mestilah melayani mereka dengan baik. Yang kedua, memberikan mereka semangat. Bagi semangat. Mereka mesti semangat untuk berjaya. Itu tanggungjawab kita. Dan yang ketiga ialah memberi peluang untuk mereka menunjukkan bakat tanpa rasa rendah. Mereka sebenarnya ada bakat. Bakat terpendam. Kalau melukis, memang lukisan dia cantik. Kalau menyanyi, memang suara dia sedap. Dan mereka juga boleh bersukan seperti manusia biasa. Kerana di peringkat dunia terdapat sukan para Olimpik. Kalau manusia biasa, kita panggil sukan Olimpik. Kalau untuk manusia golongan kurang upaya ini, orang kurang upaya, kita panggil Paralimpik. Paralimpik ni untuk mereka lah. Bersukan. Nampak tak? Jadi jangan sesekali kita pinggirkan mereka. Baik, seterusnya kita pergi ke contoh hak-hak pekerja. Apakah contoh pekerja? Yang pertama iaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Murid-murid kena tahu besok apabila murid-murid habis belajar, murid-murid akan tempuhi dunia pekerjaan. Pastikan tempat kerja murid-murid selamat, daripada sebarang bahaya dan malapetaka. Dan pastikan juga murid-murid diberi perlindungan semasa bekerja. Baik, hak yang kedua sebagai seorang pekerja ialah hak untuk berpersatuan.
okey, majikan perlu berikan kebebasan kepada pekerja untuk berpesahan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan rawatan apabila berlaku kemalangan di tempat kerja. Contohnya lah, mana-mana tempat kerja, contohnya di kilang-kilang industri, sekiranya tubuh badan anda terluka akibat cedera, okey, pihak manager atau pengurusan perlulah menghantar pekerja untuk diberikan rawatan. Tak kiralah hantar pekerja ke klinik ke hospital ke, yang penting dapatkan rawatan apabila berlaku kemalangan. Baik, hak yang seterusnya ialah hak untuk mendapatkan upah dan gaji. Seperti contoh, cikgu sekarang bekerja sebagai seorang guru, cikgu berhak untuk menuntut gaji. Contoh, bapa awak, mak ayah awak bekerja, mak ayah awak berhak diberikan gaji. Itu juga anda bekerja besok apabila belajar, mesti diberikan upah atau gaji. Dan hak yang terakhir ialah cuti. Kenapa diberikan cuti? Hak untuk mendapat cuti kerana kita bukan robot. Okey, kita adalah sebuah manusia, seorang manusia. Sekiranya kita sakit, kita dipatut diberikan cuti sakit. Sekiranya ada cuti umum, contohnya perayaan, okey, nak balik kampung, majikan seharusnya wajib memberikan cuti itu, cuti perayaan itu, untuk mereka bersama-sama meraihkan perayaan ataupun berjumpa sanak saudara di perayaan tersebut. Baik, seterusnya hak pekerja. Apa kepentingan dia? Baik, yang pertama ialah membolehkan pekerja mendapat gaji, okey, dan kemudahan yang setimpul dengan pekerjaan. Contohnya lah, bolehkan kamu sebagai seorang pekerja besok dapat gaji dan juga kemudahan yang diberikan sewaktu menjalankan tugas, sewaktu menjalankan pekerjaan. Okey. Yang kedua, menggalakkan pekerja bekerja bersungguh-sungguh. Bagikan bos akan naikkan allowance, naikkan gaji. Okey, siapa yang kerja bagus, naikkan pangkat. Jadi pekerja akan berasa motivasi yang tinggi untuk bekerja bersungguh-sungguh untuk naikkan mutu syarikat. Okey. Dan yang ketiga ialah memastikan kebajikan bekerja terpelihara dan terjaga baik. Bila kebajikan pekerja dijaga, okey, maka prestasi syarikat akan sentiasa bertambah baik. Hubungan antara pekerja dan juga majikan akan bertambah baik dan terpelihara. Okey. Jadi sesuatu organisasi itu perlu mementingkan hak-hak pekerja. Kepada langkah badan kerajaan untuk melindungi hak wanita dan aktif. Yang pertama ialah hak wanita. Di dalam hak wanita, pihak kerajaan telah mengubah Akta Perlindungan Wanita bagi tujuan untuk memberi perlindungan kepada wanita yang menjadi mangsa dalam kegiatan maksiat. Contohnya kepada mereka yang telah diculik dan dijadikan sebagai anak ayam, ataupun dalam bahasa mudahnya sebagai pelacur. Jadi ini tak boleh. Ini tak boleh kerana wanita menjadi mangsa. Jadi kita sama-sama patut wanita yang lemah ini daripada menjadi mangsa orang yang buat jenayah. Yang kedua, dengan mewujudkan pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat lah, supaya hak-hak wanita dapat dilontarkan, ditegakkan. Okey. Jadi wanita-wanita di luar sana jangan bimbang, kita sama-sama melindungi hak golongan. Baik, yang kedua ialah hak pengguna. Okey, di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, di mana kita cikgu semua sekali punya hak untuk melindungi hak untuk mempertahankan kita sebagai hak pengguna. Maksud cikgu ialah kita ada hak untuk mempertahankan hak pengguna. Contoh kita membeli barang, kita melakukan perkhidmatan, kita rasa tak berbaloi ataupun ditipu, suarakan pendapat ataupun ketidakpuasahatian ini kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Seterusnya ialah hak golongan kurang upaya. Ini jikalau anda tengok di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat di setiap daerah, di setiap negeri, ada jabatan ini, mana tanggungjawab mereka adalah untuk memberi perlindungan. Memberi perlindungan kepada golongan kurang upaya, bagi ibu bapa ataupun golongan kurang upaya itu tersebut yang tak mampu menjaga diri sendiri. Maka telah dibuatkan satu asrama, bagi anak-anak ataupun golongan kurang upaya ataupun manusia yang istimewa ini contohnya ialah beri peluang kemudahan, peluang pendidikan serta memberikan meningkatkan kemahiran soft skill dalam kalangan golongan kurang upaya supaya mereka dapat
pekerja, supaya mereka tidak malu terhadap kelemahan diri sendiri dan serta menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Dan seterusnya ialah hak pekerja. Okey. Hak pekerja ni di bawah Kementerian Sumber Manusia telah menetapkan gaji minimum kepada gaji maksimum. Okey. Ini diselaraskan untuk pekerja swasta, untuk pekerja awam. Jadi setiap pekerja kena tahu hak masing-masing. Jikanya terdapat masalah antara majikan dengan pekerja, maka pekerja boleh mengadukan masalah tersebut kepada Kementerian Sumber Manusia agar yang tersebut dapat menjalankan siasatan dan mengenakan tindakan undang-undang kepada mana-mana majikan atau organisasi yang menyalahi atau untuk hak pekerja. Okey. Baik, kita tengok sumbangan badan bukan kerajaan. Yang pertama, Kesatuan Sekerja Malaysia. Baik, ini untuk pekerja lah. Membela nasib pekerja dalam isu seperti penyelarasan gaji. Gaji, pampasan, pemecatan pekerja tanpa sebab yang munasabah. Contohnya lah, tiba-tiba awak bekerja, tiba-tiba awak dipecat. Bukan dipecat, diberhentikan kerja kerana atas sebab-sebab tertentu. Jika pekerja itu melakukan masalah kepada company berhak memberikan amaran dan juga buang. Tetapi jika company itu mengalami nasib rugi ataupun sebagainya, kemalangan terhadap company ingin mengurangkan pekerja, maka mereka perlu memberikan pampasan atas pemecatan yang dilakukan. Jadi ini adalah barcode. Barcode ni awak boleh scan dan akan keluar macam ni. Awak boleh baca. Baik, seterusnya ialah Pertubuhan Pertolongan Wanita. Awak pergi kat barcode ni, scan, kemudian keluar laman web yang ni. Apa tanggungjawab ni Badan Bukan Kerajaan ni, WAO ni, iaitu berjuang untuk hak wanita, khususnya keganasan terhadap wanita. Baik, jika mak ayah awak, mak awak lah didera, dipukul oleh bapa awak atau bapa tiri anda, anda boleh buat laporan seperti dalam video yang anda tengok sebentar tadi, sebelum ni. Laporkan video kepada pihak polis, dan juga pihak Pertubuhan Pertolongan Wanita. Mereka akan sama-sama membawa kes ini kepada pihak berkuasa dan juga membawa kes ini ke mahkamah lah. Baik, kita pergi kepada Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Ini adalah contoh sumbangan daripada pihak MFD. Apa yang mereka buat? Untuk orang-orang pekak ni, mereka menyediakan program pembangunan komuniti dan khidmat kaunseling untuk orang pekak. Ini contoh laman web dia. Dalam laman web dia ada bahasa isyarat untuk kita nyanyikan lagu Negaraku dan sebagainya lah. Jika anda nak belajar bahasa isyarat, boleh mengunjungi laman web Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Awak scan barcode ini seperti yang terdapat dalam buku teks dan boleh memahami apa aktiviti-aktiviti untuk upaya ini. Pada gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, ini adalah salah satu sumbangan badan bukan berkanun, FOMKA, iaitu membela nasib pengguna. Siapa pengguna? Kita lah. Sekiranya kita menggunakan sesuatu perkhidmatan tetapi tidak berkualiti, memberikan bahaya kepada pengguna, maka kita boleh membuat aduan kepada FOMKA ataupun Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di bawah dan juga pihak berkuasa lah sekiranya berlaku penipuan terhadap urusan jual beli. Sebagai rakyat Malaysia, apa yang perlu murid-murid buat sebagai rakyat Malaysia? Yang pertama, melaksanakan kewajipan untuk membantu golongan yang memerlukan seperti OKU dan wanita miskin. Kita kadang-kadang selalu nampak OKU melintas jalan, tak boleh lalu, pakai tongkat, golongan buta, tolong pimpin mereka. Kadang-kadang ada golongan orang kaya nak pergi ke hospital, terpaksa naik laluan pejalan kaki ataupun untuk golongan kaya, nak sorong, dia nak bawa kursi roda tu tak kuat. Jadi kita lah kena tolak. Tolak mengikut laluan mereka. Yang kedua, menghormati hak wanita pengguna OKU dan pekerja. Kita kena hormat semua orang, senang cakap. Hormat semua orang. Terutama golongan OKU. OKU memang lemah. Hak wanita mesti dilindungi dan dihormati. Hak pengguna wajib pihak-pihak tertentu hormat dan juga
kerja lah. Yang ketiga, melibatkan diri dalam aktiviti atau program badan kerajaan atau badan bukan kerajaan untuk melindungi hak wanita, pengguna dan OKU dan pekerja. Awak patut sama-sama menyelesaikan kes masalah, kes jenayah. Kerana jika kita tak melindungi wanita, akan berlaku kes jenayah. Contohnya, kematian. Kematian akibat penderaan. Akibat keganasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami yang tidak bertanggungjawab. Jadi, anda lah yang menjadi tonjang utama. Golongan remaja dan muda inilah yang membantu, sama-sama membantu untuk melindungi mereka semua ni. 4. Membuat aduan sekiranya mengetahui penderaan. Ya, telefon pihak berkuasa, telefon pihak polis seperti dalam video yang anda lihat, dan membuat laporan sekiranya ternampak penipuan yang dilakukan oleh peniaga kepada penggunanya. Contohnya, kalau awak beli barang, awak biasa beli barang, contoh beli susu tepung. Harga susu tepung tu RM25. Tapi dia tak letak label. Selalu awak beli RM25. Orang lain beli pun RM25. Tiba-tiba ada orang luar datang. Tak pernah datang ke kawasan anda, masuk kedai itu, anda pun ada. Beli susu tepung sama macam awak beli. Kemudian, orang tu jual RM30, RM38. Anda boleh buat laporan. Rakamkan gambar ataupun video, sebagai bukti bahawa peniaga tersebut melakukan kesalahan ketika bersniaga. Pembelajaran terakhir dengan menjawab soalan latihan penilaian A seperti yang terdapat di dalam buku teks pendidikan moral. Hari ini kita akan cuba memahami soalan penilaian A. Biasanya lah soalan struktur. Langkah pertama, fahamkan apakah tajuk yang terdapat dalam huraian. Dalam tajuk, kemudian fahamkan isu yang terdapat dalam soalan. Isunya ialah kejayaan yang diraih oleh atlet Paralimpik. Apa itu atlet Paralimpik? Atlet Paralimpik ini ialah atlet bagi orang-orang upaya. Sukan-sukan bagi atlet, sukan-sukan bagi upaya OKU lah. Ada 4 orang membawa pingat, iaitu pingat emas dan pingat gangsa. Kemudian jawab soalan. Baca soalan dulu. Sebelum nak jawab, baca soalan dulu. Senaraikan pihak yang bertanggungjawab. Highlightkan. Apakah penghargaan yang diberikan oleh kerajaan pada pihak lain? Highlightkan. 3. Apakah perasaan anda? Kes 1. Apabila pelbagai pihak memainkan peranan. Ini isu dia. Perasaan kita apa? Kemudian wajarkah kes 1 memainkan peranan untuk melindungi grup tersebut? Kemudian huraikan. Ini K2. Soalan huraian. Baik. Sekarang murid-murid boleh lihat jawapan serta membuat pembetulan jika ada salah. Jawapan yang pertama. Contohlah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kemajuan Masyarakat di bawah Kemas, Persekutuan Orang Pakar Malaysia yang Cikgu dah ajar dan sebagainya. Anda boleh letak badan-badan kerajaan yang lain yang membantu golongan upaya ini. Poin yang kedua, penghargaan. Memberikan intensif atau hadiah kepada atlet Paralimpik yang telah johan dalam pertandingan ataupun dapat pingat. Jadikan ikon negara lah dan teladan sebagai rujukan kepada pelapis-pelapis golongan OKU yang ingin menyertai dalam atlet Paralimpik lah, dalam Paralimpik, kejohanan Paralimpik. Soalan yang ketiga, apakah perasaan anda? Dia tanyalah perasaan kita gembira. Apa sebab gembira? Sebab dia suruh kita terangkan apa sebab gembira. Gembira kerana nasib golongan orang kurang upaya terbela. Terbela maksudnya terjaga. Terjaga maksudnya kebajikan mereka ini dilindungi. Mereka dapat berdikari dan membuktikan boleh berjaya dalam bidang kesukanan. Itu dia punya huraian je lah. Baik, soalan keempat, wajar ke tak wajar semua pihak mengambil peranan untuk melindungi golongan kurang upaya ini. Memberikan bantuan. Kalau isunya positif, mestilah dia wajar. Kalau isunya negatif, mestilah tidak wajar. Kenapa wajar? Kenapa tak wajar? Kita tengok. Apa yang tepat sekali, wajarlah. Bagi satu nilai. Ambillah nilai yang awak tahu. Nilai rasional. Sebagai pihak perlu bertindak wajar dalam memberikan bantuan atau sumbangan. Apa bentuk sumbangan? Dengan menyediakan kemudahan peralatan sukan kepada atlet Paralimpik supaya mereka boleh berlatih dan meraih kejayaan dengan emas dalam kejohanan yang disertai. Baiklah murid-murid, ini adalah contoh-contoh jawapan. Di mana murid boleh gunakan cara menjawab ayat ini, susunan ayat betul, supaya kamu tidak silap ketika nak menjawab soalan. Pastikan ni
hendak soalan ini dijawab. Kan kamu jawab mengikut apa yang kamu tahu. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita. Okey, murid-murid diminta like, share dan subscribe video ini. Sampai di sini saja pelajaran kita. Sekian, terima kasih.